Here's an island and the celibacy. The name's bad and you will do and see. If you're a diver, you want the best. Come along again and do the rest. Well, I glad to say the drop of some pay. For a good boy not far away. Love's the layers is also there, and the hanging gardens are very rare. Gold glass on the other side. Looking at the double is getting nice. Wondering who's down below. Is the noble Jacko's too? Well, I love the layers is also there, and the hanging gardens are very rare. Pulau Mabul, sebuah pulau kecil yang jaraknya hanya 25 minit dari Pulau Sipadan dengan menaiki bot. Rata-rata penduduknya berasal dari kaum bajau laut dan suluk. Tenang sungguh rasa hati melihat mentari pagi terbit menyinari pulau ini. Indah sungguh ciptaan Tuhan. Tak rugi Azura bangun awal hari ini. Nelayan-nelayan sudah mula mengatur langkah ke laut mencari rezeki. Budak-budak pun dah bersiap-siap nak ke sekolah. Sekolah? Dalam pulau? Tepi pantai? Wow, seronoknya. Jom kita tengok. Selamat pagi semua. Hari yang baru Azra berada di Pulau Mabul ini. Tapi semenjak Azra berada di Pulau Mabul ni, Azra sentiasa kedengaran suara kanak-kanak yang sungguh riang, kerja mereka main saja. Jadi Azra pun ingin tahu bagaimana pembelajaran mereka di Pulau Mabul ni. Adakah sama seperti Azra berada di sekolah dahulu ataupun lain? Jadi sekarang Azra berada di Sekolah Kebangsaan Pulau Mabul. Apa kata kita masuk ke dalam dan kita lihat bagaimana kanak-kanak di sini belajar. Pilihan jawapan yang C itu kita tengok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai cikgu. Khabar? Khabar baik. Saya Azura. Saja je datang duduk kat Pulau Mabul ni, saya ingat nak jalan-jalan. Cikgu Zeni sebenarnya penolong kanan 1 di Sekolah Kebangsaan Pulau Mabul. Beliau dengan baik hatinya telah membawa Azura pusing-pusing kawasan sekolah, berjumpa dengan guru-guru dan pelajar supaya Azura dapat serba sedikit informasi mengenai sekolah yang sungguh istimewa ini. Selamat pagi. Semua tengah buat apa ni? Tak ada homework? Membaca. Yang matematik ni pandai buat dah. Matematik di sini juga bahasa Inggeris ya? Bahasa Inggeris lah. Sejarahnya sekolah ni ditubuhkan pada tahun 1986. Dulu sekolah ni ditadbir oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB. Kemudian 6 tahun selepas itu, Kerajaan Malaysia mengambil alih sekolah ini di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Kebanyakan pelajar di sini yang berasal dari kaum bajau laut dan suluk rata-ratanya menggunakan bahasa suluk sebagai pertuturan. Di sekolah pula kami menggalakkan mereka menggunakan bahasa Melayu. Kita perlukan pendekatan yang lebih lah untuk mereka. Kita perlu perhatikan seorang-seorang dan perlu ada alat seperti gambar ataupun contoh yang mereka nampak di depan mata supaya mereka boleh ingatlah. Biasanya kami akan mengajar satu-satu subjek tu dari segi perkataan dahulu, sebutan, maksud dia barulah pergi kepada ayat. Agak berbeza dengan persekitaran di bandar. Selain dari pembelajaran, aktiviti luaran juga berbeza. Memang kami menjalinkan kerjasama dengan WWF di mana setiap tahun pelajar-pelajar atau murid-murid SK Pulau Mabul akan mengikuti aktiviti yang telah disediakan oleh WWF, iaitu contohnya Mabul Marine Week. Murid-murid di SK Pulau Mabul ni didedahkan dengan kesedaran mental untuk menjaga kebersihan pulau. Di sana itu melakukan aktiviti-aktiviti gotong royong membersihkan kawasan sekolah dan pulau, mewarna, mengecat poster dan sebagainya lah. Kalau anda semua nak tahu, pada tahun 2008, pelajar-pelajar Sekolah Kebangsaan Pulau Mabul telah mencipta rekod dunia dan menempa nama di dalam Guinness Book of Record di mana mereka telah berjaya membuat lukisan terpanjang di dasar laut. Dahsyat juga kan? Azura pun belum pernah ada rekod dunia tau. Inilah blok yang pertama dulu. Dulu di sini memang air dulu ni.
Oh. Jadi selepas ombak kan dia bawa pasir naik semua. Ni Syok mencat. Ni budak-budak tahun 6. Program yang kita lakukan selepas UPSR untuk minggu ni minggu keceriaan, tema minggu keceriaan. Jadi kita pelajar yang UPSR ni selepas UPSR kami lakukan aktiviti untuk menceriakan sekolah. Nama saya Najib bin Ajid. Umur saya 7. Saya sekolah Darjah 1. Umur saya 7. Saya sekolah Darjah 1. Nama saya Rumai Umaira binti Osman. Saya sekolah Darjah 1. Saya tinggal di Pulau Mabul. Seronok jugalah duduk dekat sini tengok pemandangan laut yang sungguh cantik. Kalau Azura mungkin tak boleh fokus kot. Asyik-asyik nak tengok luar je. Sekolah ini terdiri dari 2 blok bangunan yang menempatkan pelajar-pelajar dari darjah 1 hingga 6. Sebuah perpustakaan, bilik gerakan, kuartus guru, bilik komputer dan ianya terletak betul-betul di tepi pantai. Menarik bukan? Sekolah ini dibekalkan dengan solar hybrid yang telah disiap dibina pada Februari 2009. Pada siang hari kami menggunakan tenaga solar untuk menjana elektrik dan sebelah malamnya pula kami pakai generator. Terima kasih. Berapa bahasa tu? 5 ya? 5 bahasa. Hebat. Kak Zura pun tak boleh cakap 5 bahasa. Okay, bye. Bye. Okeylah Cikgu Zain, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bawa Azura jalan-jalan dekat sekolah. Okey, sama-sama. InsyaAllah. Kita Azura kat sini pun 13 hari. Mana tahu sekali tiba-tiba satu hari lagi Azura termuncul sini kan. Okey, insyaAllah. Kami ni kecil tapak tangan Pulau Mabul kami tak ada kan. Okeylah, saya balik dululah. Okey. Terima kasih. Sekolah Kebangsaan Pulau Mabul tak besar macam sekolah-sekolah di bandar mempunyai 4-5 blok. Di sini hanya ada 2 blok saja. Blok kayu yang lama dengan blok yang baru saja diletakkan untuk kanak-kanak darjah 1, darjah 2, darjah 3. Azra rasa bangga sangat melihat kanak-kanak di sini kerana ada minat untuk belajar dan untuk memperbaiki diri mereka untuk menjadi seorang yang lebih berguna di masa yang akan datang. Dan cara Azra tengok Cikgu Zain mengendalikan kanak-kanak di sini dan juga cikgu-cikgu lain yang terdapat di sini sememangnya menambahkan lagi minat mereka untuk datang ke sekolah dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Okeylah, dah habis kat sekolah. Azra sebenarnya tak sabar nak pergi menyelam ni. Jom, apa kata ikut Azra kita pergi menyelam. Hari ini merupakan hari ketiga Azura dalam percutian 13 hari Sipadan Mabul Kapalai. Kali ini, lokasi selaman Azura adalah di salah satu dive site di Pulau Mabul. Seperti biasa, sebelum turun menyelam, mari kita dengar dulu taklimat dari Dive Master Syed Hafiz Azali. Khabar hari ini? Baik. Bagus je. Weather cantik Cuaca cantik, tenang. Okay, hari ini kita akan pergi ke Sea Venture. Tu dive resort juga, bawah tu. Dasar ya. Dasar Sea Venture. Dia dasar ni rata. Kedalaman 17 meter, yang belah sana tu dalam 14 tu lah. Perjalanan ke lokasi menyelam Sea Venture hanya mengambil masa dari 5 ke 10 minit menaiki bot dan ianya menjanjikan keunikan dan keindahan spesies-spesies marin yang begitu istimewa. Apa yang menariknya tentang lokasi selaman kali ini ialah ianya merupakan sebuah resort di tengah laut. Azura akan menyelam betul-betul di bawah resort Sea Venture yang dahulunya merupakan sebuah pelantai minyak lama sebelum diubah suai menjadi sebuah resort. Misi kami kali ini mencari Blue Ribbon Eel. Jom! Kita turun descent, nampak orang ramai tu, turun dari sana. Ni bawah ni dalam 16 meter. Kita pusing-pusing bawah. Structure semua ada bawah Sea Venture. Kita takkan pergi jauh lah, memang akan pusing dia, balik sini. Sudahkah anda bersedia untuk melihat apa yang ada di dasar laut? Jom kita turun. Pulau Mabul memberikan tarikannya yang tersendiri kepada penyelam scuba. Dengan kedalaman laut dari 2 hingga 30 meter, penyelam berpeluang menemui spesies marin yang lebih kecil berbanding biasa.
Marble carpellaya has massive amounts of diversity in macro species and what's become to known as macro species or small species. But it also quite often throws up lots of pelagics and things like eagle rays, devil rays, lots and lots of turtles and things like that. Menurut Syed Hafiz, di lokasi selaman ini banyak terdapat struktur-struktur besi seperti rumah dan taman permainan yang disusun cantik berfungsi sebagai tukun untuk menggalakkan ikan datang. Terumbu-terumbu tiruan juga telah dibuat untuk menarik lebih banyak ikan datang. Banyak juga spesies ikan berkumpulan yang boleh kita temui di sini. Rasa macam menyelam di tapak kapal karam pula. Ikan-ikan berkumpulan seperti berbibir besar spotted sweet lips dan ikan mata besar blotched big eye pun ada. Adrian telah berjumpa dengan nudibranch yang amat kecil di atas permukaan salah satu kepingan besi. Nudibranch, dia spesies yang tidak bertulang. Dia lembut, lepas tu dia warna-warni. Ianya dikategorikan sebagai spesies makro. Ada juga ikan berbahaya yang terdapat di sini iaitu scorpion fish. Bentuknya yang seakan-akan batu karang membuatkan penyelam biasa tidak peka akan kehadirannya. Plenty of different types that you can get around here. You got the reef scorpion fish, the tassel scorpion fish. The great thing about them is they all have their own characteristics. They all look different. They all act different. They are poisonous. The spines on the back are poisonous. They will hurt. Setelah puas mencari, Syed Hafiz atau lebih dikenali dengan nama Apik, akhirnya telah menjumpai seekor ribbon eel. Apa yang menariknya mengenai ribbon eel ialah spesies ini bertukar warna dan jantina apabila tiba peringkat matang dan kebesarannya. Ribbon eel ni lah, dia memang banyak jenis lah, yang common, yang biru, yang ungu dan sebagainya. Dia banyak hidup di pasir ataupun di celah-celah batu atau objek yang mana ada pasir lah. Nampak tak ribbon eel ini seakan-akan bersedia untuk menyerang dengan selalu membuka mulutnya? Mesti semua ingat ikan ini agresif dan garang kan? Sebenarnya, itu adalah cara ribbon eel bernafas. Ribbon eel yang kami jumpai ini berwarna hitam. Ianya digelar juvenile, iaitu separa matang dan akan bertukar warna kepada blue ribbon eel yang berwarna biru cerah apabila sudah matang. Kemudian apabila badan mereka sampai ke kepanjangan 4 kaki, ianya akan berubah warna kuning, bertukar jantina kepada betina sepenuhnya dan boleh bertelur. Kalau dia tak membiak dan di kawasan itu tidak ada female misalnya, tak ada semua, satu akan menukar kepada female. Hey. Wow! Azra pertama kali dapat tengok black ribbon eel tu. Kalau menurut buku warna hitam tu terkenal kan? Anak dia. Hitam tu anak dia? Anak dia. Masih kanak-kanak lagi. Jadi kalau warna biru kekuningan tu dia mungkin dah matang Warna warna kuning keemasan dia mungkin betina lah. Macam ni dia punya signal dia. Baiklah, Azra nak pulang ke resort untuk berehat seketika. Malam ni masih ada satu tempat istimewa yang harus Azra kunjungi.
Nung isilang ka sa mundong ito, naging tuwa ng magulang. Ang kamay nila, iyong ilaw. Di Pulau Mabul terdapat satu sekolah yang agak istimewa di mana anak-anak di Pulau Mabul ni yang mana tak dapat pergi ke sekolah biasa dapat datang ke sekolah School of Hope di mana mereka dapat mempelajari tentang benda-benda baru seperti mengeja, membaca, mewarna, melukis, belajar matematik, bahasa Inggeris dan macam-macam lagi. Mereka semua ni diberi peluang hanya di sekolah School of Hope. Jadi Azra akan masuk ke dalam untuk bertemu dengan pengasasnya. Hi Stanley. Hai Azura. Apa khabar? Khabar baik. How are you? Very good, very good. Yeah. Sejarah penubuhan School of Hope ini amat menarik dan mulia. Setelah lebih 20 tahun berada di kepulauan ini, Stanley C yang juga merupakan salah seorang pengusaha homestay di Pulau Mabul mendapati bahawa kurangnya pendedahan pendidikan yang asas di dalam golongan pekerja-pekerja beliau, terutama sekali golongan kanak-kanak yang menetap di pulau ini. Berteraskan prinsip pendidikan penting untuk semua, beliau menubuhkan sekolah ini dengan bantuan pekerja beliau Ali. Basically, it's through one of my staff. When we talk about time, she could not tell me the time. I had to explain to her like half an hour. It was like 1, 2, 3, 4, 5, 6. Switch out the fire, then you get half an hour. Then she only realized that that's half an hour. But then the other thing is, I noticed some of my staff also cannot speak, cannot read properly. So that was what. Then Ali came into the picture. He was also my staff, and he was doing to earn extra income was to do tuition. So I went to his little tuition house, and there was only about maybe 5 or 6 children with one little lights. Firstly, I start at a small house in the village as a small children. So month to month, they start to grow and more children. Cikgu Ali merupakan anak jati Pulau Mabul telah turut serta bekerjasama membantu Stanley menguruskan sekolah ini. Tanpa bantuan dan usaha tekun beliau, inisiatif ini mungkin tidak dapat berjalan dengan lancar. Corak pembelajarannya juga agak sama dengan sekolah biasa. Cuma mereka lebih ditekankan dengan pendedahan asas dan tekniknya agak berlainan. Jadi sekarang ada di sini, dia orang setiap malam pun datang ke sekolah untuk belajar bahasa English, matematik. Dia orang punya matematik boleh tahan juga. Tapi yang paling dia orang budak-budak ini paling suka ialah lukisan. Pasal lukisan dia boleh expression ya. Jadi mereka ni kelas ni berapa jam? 2 jam. Setiap malam 2 jam saja. Setiap malam 2 jam, pagi pun ada 2 jam juga. Rasa senang lah, rasa tenang sebenarnya. Pasal boleh nampak dia orang boleh baca. Sudah dulu dia orang memang tidak pandai baca, tapi sekarang pandai baca sudah. Saya pun senang hati. Kebanyakan mereka mempunyai potensi yang tinggi dan boleh pergi jauh sekiranya diberi peluang. Lihat saja Husin ni, baru saja belajar 8 bulan, sudah pandai membaca. Sekolah ini sudah pun beroperasi selama setahun dan baru-baru ini telah dirasmikan oleh Sarimah Ibrahim yang juga telah dilantik menjadi duta bagi School of Hope. Majlis ini berlangsung pada Mabul Marine Week. Ya, jadi thank you once again for inviting me here as the ambassador for the School of Hope. And as I said earlier, every child deserves an education. It doesn't matter what race, what colour, what religion, what age. Even I'm learning. Akak pun masih belajar lagi tau. Harap-harap selepas ini, adik-adik di sekolah School of Hope akan mendapat lebih banyak bantuan agar dapat membantu dan melancarkan perjalanan pembelajaran mereka. I believe that every child should have the right to have at least know how to write the names, right? How to do basic calculation. At least the younger generation they already know how to read and write. You know, that's very important. Stanley, terima kasih banyak-banyak kerana membenarkan Azura datang ke sekolah. Sebelum Azura mengundurkan diri untuk pulang, Azura telah dikejutkan oleh Stanley dan pelajar-pelajar School of Hope dengan cenderamata yang telah dibuat sendiri oleh mereka. Ah, cantik! Terharu rasa hati. Rasa macam nak menitiskan air mata. Azura akan simpan kenangan dari adik-adik ni sampai bila-bila. Nung isilang ka sa mundong ito, naging tuwa ng magulang. Ang kamay nila. Seperti biasa, setiap kali selepas menyelam, Azura akan bertemu kembali dengan Apek dan Adrin untuk sesi post-dive brief, di mana kami akan mencatatkan selaman kami di dalam logbook di samping berbincang dan merekodkan spesies marin yang kami jumpai sewaktu menyelam.
Sewaktu selaman kami di Sea Venture hari ini, banyak juga spesies menarik yang telah kami temui. Antaranya nudibranch, camouflage grouper, black tape grouper, blotched big eye, harlequin sweet lips, sea cucumber, golden rabbit fish, lionfish, scorpion fish dan yang paling penting sekali, black ribbon eel. Okeylah, tutup buku. Hari pun dah lewat. Tapi apa penting Azura nak kata hari ni satu hari yang amat bermakna bagi Azura. Bukan saja Azura dapat pergi menyelam dengan Apik dengan Adrian sebab dapat belajar pelbagai jenis spesies dan juga mengenai hidupan-hidupan mereka yang terdapat di sini. Tapi pada waktu siang Azura juga dapat pergi ke sekolah rendah yang terdapat di Pulau Mabul ni dan juga sekolah School of Hope. Sebab kat sini Azura dapat lihat inisiatif yang dijalankan oleh orang-orang di sini sangat baik. Dengan membina sekolah dengan School of Hope tu, dia dapat mengajar kanak-kanak di Pulau Mabul ni nak cakap English, belajar matematik, sesuatu yang diperlukan untuk setiap kanak-kanak pada pendapat Azura di serata dunia. Jadi Azura bangga juga lah kat Malaysia ni pun ada inisiatif yang dilakukan sebegitu. Itu pun buat Azura fikir, Azura hargai apa yang Azura ada lebih lagi daripada apa yang mereka ada dekat sini. Okeylah, semua dah lengkap. Azura tahu Adrian pun dah penat. Apik terutama sekali bawa kami berjalan-jalan di dasar laut tu. Okeylah, apa kata kita tidur. Besok apa agaknya nak buat, apa lagi hidupan marin yang akan kita temui dan apakah aktiviti yang akan Azura lakukan. Kalau anda mau tahu, kalau korang nak tahu, kena tunggu esok lah. Jadi terima kasih, selamat malam. Kita jumpa besok. Terima kasih selamat malam. Dan selamat malam kepada anda. There's an island in the celibacy. The name